Ha? Gaji duduk sebelah bukan gaji duduk sebelah tiang sana. Kali tepat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-a'lam syarikhin khususan ila radhihi Muhammad Abdul Salih al-Hasan wa awliyaillahi salihin wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila al-marhum Syekh Ali wal marhum Sayyidah Nurullah binti Hasan lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Tuan-tuan yang diberkati Allah sekalian, muka surat 5 yang jauhi Rumi muka surat 32 kan? 23. Dan bahawasanya, kita ulang balik daripada dan bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Sifat 20 ni dibahagikan kepada 4 tuan-tuan. Yang pertamanya dia panggil sifat nafsiyah. Nanti tunggu kita akan terangkan apa maksud sifat nafsiyah. Sifat yang termasuk dalam nafsiyah ni ada satu saja, iaitu wujud tuan-tuan. Sifat ada.
Bahagian yang keduanya sifat salbiyah namanya, iaitu 5 sifat, iaitu qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyah. Ada 5 sahaja yang masuk kategori salbiyah. Apa maksud salbiyah? Nanti tuan guru kita akan terangkan apa maksud salbiyah. Ketiganya sifat ma'ani. Ma'ani, sifat makna-makna. Ma'ani ni jamak daripada makna, makna. Maknayani ma'ani. Makna, maknayani ma'ani. Ini dalam bahasa Arab tuan. Kalau banyak sifat tu ada banyak, sifat makna tu ada banyak, dia panggil ma'ani. Yang ketiganya sifat ma'ani, namanya iaitu 7 sifat. Ada 7 sifat yang kategori sifat ma'ani, iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 3 tu. Keempatnya sifat ma'nawiyah namanya, iaitu 7 sifat pula. Ma'nawiyah ada 7. Kaunuhu qadira, kaunuhu murida, kaunuhu alima, kaunuhu hayya, kaunuhu sami'a, kaunuhu basira, kaunuhu mutakallima. Dia ada daripada sifat ma'ani. Qudrat sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah dia kaunuhu qadira. Iradat sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah dia kaunuhu murida. Dia datang daripada sifat ma'ani. Ini dipanggil ma'nawiyah. Habis tuan. Sifat 20 terbahagi kepada 4. Yang pertama apa tadi? Nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Salbiyah, bukan salabiyah, salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah. Yang masuk pada nafsiyah 1 sahaja, wujud. Yang masuk pada salbiyah ada 5 sahaja, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Itu 5. Yang masuk pada ma'ani 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang masuk pada ma'nawiyah 7 juga, kaunuhu qadira, kaunuhu murida, kaunuhu alima, kaunuhu hayya, kaunuhu sami'a, kaunuhu basira, kaunuhu mutakallima. Ini tuan-tuan kena hafal dan sifat 20 ni. Sifat 20 ni tuan-tuan kena hafal. Ataupun buat lagu. Apa Raihan? Raihan ke apa? Allah wujud. Tak ada kerja kat rumah. Daripada tengok Doraemon, hafal Allah wujud, qidam, baqa. Sifat 20 tuan-tuan dah kena hafal untuk mahir dalam ilmu tauhid tuan-tuan. Yang terbaru ni saya suka tengok, suka dengar tuan-tuan, video seorang ulama Indonesia. Masya Allah, Ustaz Abdul Samad pun belajar dengan beliau dalam tauhid.
dalam mempertahankan akidah aswaja, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam video, iaitu ceramah ataupun pengajian daripada Kiai Haji Idrus Ramli. Kiai Haji Idrus Ramli. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan buka Google Kiai Haji KH Idrus Ramli. Hebat dia. Maksudnya beliau ni berani berdebat, tuan-tuan. Berdebat dengan Wahabi, berdebat dengan Syiah. Macam-macam dia ingat. Sebab apa, Kiai Haji Idrus Ramli ni, tuan-tuan, dia memang pakar dalam bahagian hadis. Pakar bahagian hadis. Tu bila berdebat dengan puak-puak Wahabi ni, diorang tak boleh nak selewengkan hadis tu. Dia ingat, dia hafal. Kitab-kitab pun dah hafal. Nampaknya masih muda lagi, tuan-tuan, dalam 40-an ni semua. Tu dalam satu video tu, Kiai Haji Idrus Ramli dengan Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad ni sebagai pengacara lah. Dia bertanya kepada Kiai Haji Idrus Ramli. Rupanya Ustaz Abdul Samad ni bila ada masalah tauhid, masalah akidah, rujuk dengan Kiai Haji Ramli. Macam-macam soalan, tuan. Kalau tuan-tuan boleh minat, tuan-tuan boleh dengar Kiai Haji Idrus Ramli. Dia punya bahasa dia bahasa Indonesia, tapi bagi saya kita boleh faham. Kalau bahasa Jawa kalau bahasa Jawa piau memang kita tak faham, tuan-tuan. Madura, pening boleh kita tak faham. Tak apa dia cakap, Perancis, Spanyol. Tapi Kiai Haji Idrus Ramli ni dia seperti Ustaz Abdul Samad. Dia punya bahasa dia insya-Allah lah kita boleh faham. Kalau tuan-tuan nak mendalami, tuan-tuan boleh tengok ceramah dia. Macam mana apa beliau berdebat dengan apa geng-geng Wahabi. Sampai Wahabi pun lari, tuan-tuan. Satu berdebat tu, siapa nama tokoh Wahabi tu, lala dia minta izin, saya nak balik ya. Sebab memang hebat. Kiai Haji Ramli memang hebat. Idrus Ramli Allah, mantik ni. Bukan mudah nak berdebat, tuan. Ini di antara anugerah ya Allah punyakan kepada Kiai Haji Idrus Ramli. Petang tadi pun saya sempat tengok perbahasan tentang Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi akan muncul. Tu bila dia terang tu, kita alhamdulillah boleh faham lah. Dunia nak arah ke situ, tuan-tuan. Tanda maksudnya Imam Mahdi belum muncul lagi. Itulah katanya lah. Belum timbul lagi, belum muncul lagi. Yang kan ada yang sebelum ni tahun lepas lah, yang kata Jumaat bulan Ramadan. Tuan-tuan perasan? Yang orang kata ada bunyi apa busuk. Memang ada tu. Memang hadis tu ada. Cuma tak tahu bila. Itu di antara kata Kiai Haji Idrus Ramli itu di antara petanda akan munculnya Imam Mahdi. Kita terangkan di antara isi yang saya ingat tadi, saat nak muncul Imam Mahdi ni akan timbulnya gunung emas, tuan, di Iraq, Sungai Furat. Itu yang sekarang ni orang berebut Iraq ni. Sebab orang kafir ni dia dah kaji Islam, tuan. Jangan tahu.
Nanti di Sungai Furat ni dia akan kering, akan timbul satu gunung emas. Berebut. Tapi seorang ni dapat. Lepas tu akan berlaku peperangan. Dunia ni 2/3 semuanya mati, tinggal 1/3. Ketika itu barulah muncul Imam Mahdi. Dia ada macam-macam cerita lah. Bulan Muharram berlaku peperangan di Mina ke apa. Banyak rujukan tuan-tuan. Itu yang diterangkan oleh Kiai Haji Idris Ramli. Maksudnya dalam saya nak kaitkan kepada tuan berkenaan dengan tauhid. Ramai yang puak-puak Wahabi tuan, dia bertaubat setelah berdebat, setelah mendapat penjelasan daripada Kiai Haji Idris Ramli. Kalau Indonesia ramai juga tuan-tuan puak-puak Wahab ni. Malaysia ni boleh tahan juga. Ni di antara tanda-tanda kiamat kecil. Itu kata Kiai Haji Idris Ramli. Lahirnya puak-puak yang jahil, yang sesat dan menyesatkan. Kalau dekat Mesir tuan-tuan, ramai juga yang ada pahaman Wahabi ni. Tapi alhamdulillah Mesir ni masih kuat lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Ada Universiti Al-Azhar. Al-Azhar di bawah kerajaan Mesir. Kalau Al-Azhar ni tak ada tuan-tuan, dah lama Mesir ni Wahabi tuan-tuan. Itu yang sebelum ni yang apa, yang menang ni apa, Mursi, yang Ikhwanul Muslimin. Dia ada pahaman ke situ, pahaman Wahabi. Sampai nak apa, nak robohkan makam cucu Rasulullah SAW di Masjid Sina Husin. Tu sampai tahap macam itulah diorang ni. Jahat tak jahat diorang. Itu yang Allah balakan, tembak dekat apa, Rabiatul Masjid, Rabiatul Adawiyah. Yang Israel. Ni tuan-tuan, ni akhir zaman tuan-tuan, kita kena dalami tauhid sungguh-sungguh. Supaya kita faham mana satu tauhid yang betul, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana satu yang sesat. Tengok kita tuan-tuan. Maka maknanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit. Sifat nafsiyah ni tiap-tiap sifat yang sabit. Sabit ni tuan-tuan, saya dah terang sebelum ni. Tak ada pada mata kasar, tapi ada pada fikiran kita. Itu maksud sabit. Sifat nafsiyah ni memang tak nampak. Sifat wujud memang tak nampak pada mata kasar, tapi ada pada fikiran kita. Handset ini ada ke tidak? Adalah ustaz. Sifat ada tu boleh nampak tak? Tak nampak. Yang tuan-tuan nampak sifat lain, sifat persegi, sifat warna dia. Sifat ada tu memang tak nampak. Tapi berani tak tuan-tuan mengatakan sifat handset ni tak ada? Tak berani pula, sebab ada zat. Zat handset tu ada. Duduk tengah-tengah. Nak kata ada, tak nampak mata kasar. Nak kata tak ada zat. Itu sifat, dipanggil sifat nafsiyah, sifat wujud. Tiap-tiap sifat yang sabit, yang ada pada mata hati tapi tak nampak pada mata kasar. Sifat yang sabit bagi zat, sifat yang sabit bagi zat selama-lama maujud zat. Maujud tu bahasa Arab, bahasa Melayu ni ada. Selama-lama ada zat. Bila ada zat, maka adalah sifat ada. Ni zat kipas.
Maka sifat ada. Ada. Sebab ada zat. Bila sebut zat, mesti ada sifat ada. Dia tak boleh lain. Sifat yang sabit bagi zat selama-lama maujud zat, ada zat. Padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Apa maksud padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana? Artinya tidak melazim ia bagi satu sifat yang lain. Rasanya sebelum ni saya ada beritahu, catat. Maksud apa saya ingat. Maksud yang lain tuan-tuan, padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Kalau tuan-tuan yang belum tulis. Maksudnya sifat nafsiyah ni tak sama seperti sifat maknawiyah. Ni sebelum ni saya dah pernah suruh tuan-tuan tulis. Tak tahu tuan-tuan ingat ke tidak. Siapa yang belum tulis lah. Sifat nafsiyah tidak sama seperti sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ada disebabkan ada sifat ma'ani. Saya ulang sekali lagi. Sifat nafsiyah tidak sama seperti sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ada disebabkan ada sifat ma'ani. Bila sebut kudrat, apa sifat ma'nawiyah dia? Kaunuhu qadir. Dia lazim, melazimi. Bila sifat ma'ani ni dia melazimkan sifat ma'nawiyah. Itu maksud padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Artinya tiada melazim ia bagi satu sifat yang lain. Maksudnya apa tuan? Sifat nafsiyah tak sama seperti sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ada disebabkan ada sifat ma'ani. Habis tuan-tuan. Ini maksud sifat nafsiyah. Tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat. Bagi tuan-tuan. Dan makna sifat salbiyah. Setakat ni ada apa soalan tuan-tuan nak tanya? Dan makna sifat salbiyah iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tiada patut. Barang yang tiada patut bagi zat dan bagi segala sifat. Ini maksud sifat salbiyah tuan-tuan. Tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tak layak bagi Allah. Contohnya apa? Tengok.
Contohnya seperti qidam, maknanya itu menafikan awal dan permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Zal alif ta, bukan nun. Kalau kitab saya dia tulis zan, bukan zan, zat. Maknanya itu menafikan awal dan permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Bila sebut Allah SWT bersifat dengan qidam, automatik kita menafikan Allah itu ada permulaan. Ini sifat salbiah. Dia menafikan benda yang tak layak bagi Tuhan. Qidam menafikan Allah itu ada permulaan. Baqa menafikan Allah itu ada kesudahan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis menafikan Allah itu sama dengan baharu. Qiyamuhu ta'ala binafsi menafikan Allah itu berkendak kepada zat dan berkendak kepada pencipta. Wahdaniyat menafikan Allah itu, disebut Allah SWT bersifat dengan wahdaniyat, menafikan Allah itu berbilang. Menafi Allah itu berbilang. Itu kita untuk seperti qidam, maknanya itu menafikan awal dan permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Ini sifat salbiyah. Dia sebut sifat ni, dia automatik menafikan benda yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Dan bagi segala dan baqa menafikan akhir dan berkesudahan bagi keduanya. Keduanya balik pada siapa tuan? Zat dan sifat Allah Ta'ala. Tulis tuan. Keduanya maksudnya zat dan sifat Allah Ta'ala. Dan baqa menafikan akhir dan berkesudahan bagi keduanya. Berhenti, nokta. Demikianlah engkau kata pada segala makna yang tinggal lagi daripada sifat salbiyah. Apa lagi yang tak sebut Tuan Guru kat sini? Tuan Guru sebut qidam, baqa. Baki lagi ada tiga yang tak ada sebut di sini, iaitu sifat mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Tiga ni. Tuan Guru kita kata apa? Kata demikianlah engkau kata pada segala makna yang tinggal lagi daripada sifat salbiyah. Maksudnya yang tiga ni sama jugalah. Bila sebut sifat tu, dia menafikan benda yang tak layak bagi Tuhan. Bila sebut Allah SWT bersifat dengan mukhalafatu ta'ala al-hawadis, kita menafikan Allah itu sama dengan yang baharu. Kita menafikan Allah itu serupa dengan baharu. Sama juga dengan qiyamu ta'ala binafsi. Bila sebut Allah SWT bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi, terus kita menafikan Allah itu berkendak kepada zat dan pencipta. Dua-dua kita nafikan. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala dan ada akhir baginya, dan bersamaannya bagi segala yang baharu, dan berkehendaknya kepada zat dan kepada fa'il. Maksud fa'il pencipta. Fa'il ni bahasa Arab. Tuan-tuan tulis. Fa'il ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni pencipta. Saya ulang balik. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala dan ada akhir baginya, dan bersamaannya bagi segala yang baharu, dan berkehendaknya kepada zat dan kepada fa'il yang menjadikan ia akan dia, yang menjadi ia
akan dia, kepada fa'il yang menjadi ia Tuhan, menjadikan ia Tuhan, akan dia tu Allah. Ulang balik. Dan kepada fa'il yang menjadi ia tu balik pada fa'il. Apa pada fa'il? Pencipta, Tuhan. Akan dia tu Allah. Dan ada yang menduai mendawi. Sini yang kita saya tu mendawi, salah. Menduai, waw tu ke depan. Ejaan. Dan ada yang menduai pada zatnya. Menduai maksudnya ada zat yang lain sama macam zat Tuhan. Dan pada segala sifatnya ada sifat yang lain sama seperti sifat Tuhan. Dan pada segala perbuatannya ada perbuatan yang lain sama seperti perbuatannya Tuhan. Sekaliannya itu apa yang disebut tadilah, tiada patut bagi Allah Ta'ala, bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana membawa ia kepada baharu. Maksud baharu tuan-tuan, berubah daripada tiada kepada ada. Berubah-ubah. Benda yang berubah-ubah dipanggil baharu. Benda yang berubah-ubah daripada tiada kepada ada itu dipanggil baharu. Dan lemah dan kekurangan. Bermula yang demikian itu mustahil atas Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Seulang sekali lagi Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Ini lawan daripada sifat kidam tuan-tuan. Kidam tiada permulaan. Lawan dia apa? Ada permulaan. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Ini lawan bagi sifat kidam. Dan ada akhir baginya. Ini lawan bagi sifat baqa'. Baqa' kekal. Lawan dia apa? Ada akhir, ada kesudahan. Dan bersamaannya bagi segala yang baharu. Ini lawan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Dan berkendaknya kepada zat dan kepada fa'il yang menjadi ia akan dia. Ini lawan daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Berkendaknya kepada zat dan kepada fa'il yang menjadikan ia akan dia. Ini lawan daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi maksudnya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksud berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, Allah tidak berhajat kepada zat dan Allah tidak berhajat kepada pencipta. Ini yang Tuan Guru kita sebut tu kan, ini semua lawan daripada sifat yang 5, sifat salbiah yang 5 tu. Dan ada yang menduai pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Ini lawan daripada wahdaniyat. Maksud wahdaniyat, esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Maksudnya tidak ada zat yang lain sama seperti zat Tuhan, tidak ada sifat yang lain sama seperti sifat Tuhan, tiada perbuatan yang lain sama perbuatan Tuhan. Yang Tuan Guru kita sebut ni, ini lawan daripada sifat wahdaniyat. Apa lawan sifat wahdaniyat? Ada yang menduai, maksudnya berbilang-bilang. Ada yang menduai pada zatnya, pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Sekaliannya itu, benda yang mustahil ni, benda yang Tuan Guru disebut tadi,
sekaliannya itu tiada patut. Maksud tiada patut tuan, tiada layak. Tiada layak bagi Allah Ta'ala. Tiada patut, tiada layak bagi zat dan bagi segala sifat. Tiada patut bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Kerana apa tuan-tuan? Kenapa benda yang Tuan Guru sebut tadi tidak layak, sifat tu semua tidak layak bagi Allah Ta'ala? Ni sebab dia, alasan dia, sebabnya kerana membawa ia kepada baharu, berubah-ubah. Baharu ni maksudnya berubah-ubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Baharu ni sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Tuan-tuan kena faham. Bila sebut baharu, dia bukan sifat Tuhan, dia sifat makhluk. Macam kita lah, kita bersifat dengan baharu. Sebelum kita ada, kita tiada. Daripada tiada kepada ada, daripada tiada kepada ada kan berubah-ubah tu, dipanggil baharu. Allah tidak bersifat dengan baharu. Kalau Allah bersifat dengan baharu, dah sama macam kita, maka mustahil, akal tak boleh terima. Dan lemah, kerana membawa ia kepada baharu dan lemah. Kalau Allah berhajat kepada Tuhan yang menjadikan dia, kalau Allah berhajat kepada pencipta, bermaksud Tuhan tu lemah, tuan-tuan. Sama macam kita lah, kita berhajat kepada Tuhan. Kerana membawa ia kepada baharu dan lemah dan kekurangan. Bermula yang demikian itu mustahil atas Allah Ta'ala. Maksud mustahil, tuan-tuan, benda yang akal tak boleh terima dia ada, mesti tiada. Itu mustahil. Benda yang akal tak boleh terima dia ada, mesti tiada. Habis, tuan-tuan. Dan dinamakan sifat salbiah ini sifat adami. Wallahu a'lam. Cukup, tuan-tuan. Nanti kita akan sambung. Sabar, tuan-tuan. InsyaAllah kita nak tiba penghujung ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham lah sifat 20 ni. Lepas habis tauhid ni, baru kita masuk bab fiqah. Ada soalan, tuan-tuan? Dah 8.34. Azam gua 8.38. Ada soalan? Tak ada. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, ada seorang daripada jemaah kita yang telah kembali ke rahmatullah, Encik Abdul Ghani bin Ahmad. Betul? Encik almarhum Encik Abdul Ghani bin Ahmad. Bersama-samalah kita baca Fatihah sekali, tuan. Moga-moga dengan berkat surah Al-Fatihah ni, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa Allah yarham almarhum. Moga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan beliau di kalangan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah dimulai dengan salawat, mustahi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sebenarnya kita baca Fatihah sebentar, moga-moga Allah SWT bukakan bagi kita syurga, pintu-pintu ilmu dan pintu makrifah. Moga Allah SWT selesaikan segala masalah kita, segala masalah umat Islam pada hari ini, segala masalah negara kita. Dan moga Allah SWT angkat
wabak COVID-19 ini secepatnya mungkin. Dengan kemegahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan salawat dan sudahi dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa dawimu 'ala dzikri ghanihi haqiqatan takun ghawinan fantaba'u lin tab'ayan syirikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Untuk kau ni dah pecah.